Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 早上好，各位会友。 Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 5, kemudian 13 sampai 15. 我们来打开我们的圣经，从耶稣亚第24章第1到第5节，就到第13到第15节， Dibaca dalam bahasa Indonesia saja. 就用印尼文来读。 Ayat yang pertama, ayat yang kedua saya akan membacakannya. Ayat yang ketiga sampai kelima dibaca dalam bahasa Indonesia. Ayat 13 dan 15 saya akan membacakannya. Yosua pasal 24 ayat 1 dan 2. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnyalah para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukan-pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajah seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau, kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Kemudian ayat 13 dan 15. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang lain kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Saya akan ulangi lagi di dalam ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 这以我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam surga, sekali lagi ya Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah semua hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman Allah sungguh boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan jadikan juga kami orang yang berhikmat. Kami bukan hanya pandai mendengar, merenungkan, tapi kami juga bisa melakukannya dalam hidup kami. Berkati dan urapi akan kedua hamba-Mu, topang dan kuduskan, berikan kuasa sehingga kebenaran-Mu dapat disampaikan dengan baik. Dan kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ada satu lirik lagu dari keluarga Cemarah yang populer. 从非交际柏树家族有我们很熟悉的歌曲。 Masih ingat satu lagu yang populer yaitu harta yang paling
berharga, harta yang paling berharga adalah mutiara yang paling indah adalah 就是最宝贵的家户是家庭，最宝贵的珍珠也是家庭。 keluarga adalah satu unit terkecil dari masyarakat, namun memiliki pengaruh kuasa yang besar terhadap stabilitas gereja, negara, bahkan juga dunia. 家庭是社会的最小单位，但对教会、国家甚至世界的稳定却有极大的影响和力量。 Will Durant, seorang sejarawan, Will Durant 历史学家， dia mengatakan satu kalimat, 他就说到一句话： bangsa Romawi yang perkasa, 强大的罗马人 kuat lebih dari 1000 tahun, 历经1000年多年的坚固， akhirnya runtuh. Dan salah satu penyebabnya adalah runtuhnya moral keluarga. 终于就倒了。其中的原因就是家庭道德的崩溃。 Konfusius, seorang filsuf Tiongkok, mengatakan demikian juga. 中国哲学家孔子说， Kekuatan satu bangsa diukur dari integritas keluarga. 一个国家的强弱是由一个家庭的完成来衡量的。 Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel mengatakan, untuk menjadi bangsa yang diberkati, kuat, maka takutlah akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. 耶稣也成为以色列人的领导人，要成为被祝福、强大、健康的国家，要敬畏神和真正重视敬拜神。 Semuanya diawali di dalam keluarga. 一切都以家庭来开始。 Karena itu Yosua dengan tegas dan dengan komitmen yang tinggi mengatakan, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. 就耶稣也决定和承诺，他说：“只以我和我家，我们必定侍奉耶和华。” Pagi ini kita akan belajar 3 poin. 这早上我们要学习有3点。 Yang pertama, 第一， apa maksud perkataan Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan? 耶稣也说：“只以我和我家，我们必定侍奉耶和华。”这是什么意思呢？ Yang kedua, kita belajar apa berkat yang diperoleh ketika kita beribadah dalam satu keluarga. 第二，今天全家一起敬拜可以得到什么祝福呢？ Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membangun ibadah dalam satu keluarga. 第三点，如何在家庭中建立敬拜？ Poin pertama kita akan lihat 第一点，我们来看 perkataan Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. 耶稣也说：“只以我和我家，我们必定侍奉耶和华。” Ini perkataan ini adalah dikatakan Yosua menjelang akhir hidupnya. 这个是当耶稣也走向生命的尽头说的。 Dikatakan dia mengumpulkan seluruh suku bangsa Israel. 就说到耶稣也将以色列的种支派聚集在一起。 Sebagai pemimpin yang sudah membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. 他成为领导以色列，带领他们进入迦南地。 Ini merupakan kata-kata terakhir atau wasiat. 这是他最后的话，也是他的艺术。 Kalau kata terakhir wasiat ini merupakan satu hal yang sangat-sangat penting. 艺术是非常重要的事。 Yosua berpesan dengan sungguh-sungguh, berkomitmen untuk hidup takut akan Tuhan, setia dan taat untuk beribadah kepada Tuhan saja. 耶稣也说，他决心要敬畏上帝，敬拜耶和华。 Yosua juga mengingatkan kepada bangsa Israel, 耶稣也提醒以色列人， sekarang kalian sudah masuk di dalam tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. 你们现在已经进了
迦南之地湖汉牛奶和蜂蜜， sudah menjadi bangsa yang makmur, 已经成了很富强的国家， tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat. 不必搬来搬去。 Sekarang sudah aman, tidak perlu lagi berperang 现在已经安全了，不必战争 atau berjuang melalui tantangan alam. 或斗争与所有大自然的挑战。 Nah, Yosua kembali mengingatkan semuanya itu didapatkan karena anugerah dan berkat Tuhan. 耶稣也提醒以色列人，这一切他们得到是因为上帝的祝福。 Seringkali kenyamanan, 经常舒适、 keamanan, 安全， keberhasilan dan berkat yang melimpah 我们成功丰盛的祝福， seringkali membuat manusia terlena dan bisa melupakan Tuhan. 就可以让人类沾沾自喜了。 Karena itu ada satu doa yang indah yang diucapkan oleh seorang yang berhikmat. 有一个祷告有智慧的人说的， Yaitu doa dari Agur bin Yake dalam Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9. 就是野鸡的儿子雅孤儿的言语，就是在箴言第30章第8到第9节。 Dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. 箴言第30章第8节，求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足，赐给我使用的银饰。恐怕我保住不认你，说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就脱却，依着亵渎我神的名。 Yosua sungguh-sungguh faham akan watak manusia, 耶稣也很了解以色列人的性格， khususnya bangsa Israel. 特别就是以色列的人的性格。 Karena itu Yosua sungguh-sungguh berpesan, 就是耶稣也认真的留言， kalau bahasa sekarang itu wanti-wanti, 就很认真的说， kamu sekarang sudah nyaman, makmur, 你们现在已经很平安了， kamu 很富有， harus sungguh-sungguh berkomitmen untuk setia taat beribadah kepada Tuhan saja. 你们要决心要这以敬拜耶和华。 Nah, komitmen untuk setia beribadah kepada Allah ini dimulai daripada Yosua sebagai pemimpin mereka. 作为他们的领袖，耶稣也被承诺要敬拜上帝。 Karena itu Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. 就说耶稣也说，只以我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Kata ibadah adalah artinya menyembah, mengabdi dengan satu sikap hati yang hormat, kagum kepada Allah. 就是说到敬拜，说到要服务，新的态度要敬畏上帝。 Yang poin yang kedua yang akan kita bahas adalah berkat apa yang kita dapatkan ketika kita beribadah satu keluarga. 第二点我们要说的，我们可以得到什么祝福？当我们在家庭举行敬拜， Ketika satu keluarga mengadakan ibadah, 当我们一家人来敬拜主， mempersilakan Tuhan masuk di dalam keluarga dan di dalam setiap hati. 邀请上帝进入我们的家庭，进入我们的心， Maka berkat-berkat Tuhan akan turun di dalam keluarga. 就是上帝的祝福领导在这个家庭中。 Setidaknya ada 3 berkat yang kita bisa dapatkan. 至少有3种上帝的祝福会领导我们。 Yang pertama adalah hadirat Allah nyata, ada perubahan dan pertobatan hidup. 第一就是神真实的灵在带来悔改和生命的改变。
Keluarga yang mempersilakan Tuhan bertata dalam hidup keluarga dan pribadi, maka ada damai sejahtera, sukacita yang akan penuhi seisi keluarga. 如果有一家庭邀请上帝存在他们家庭中，他们私人的生活可以产生了圣洁、喜乐、平安，他爱很到满足他们的心， akan terjadi keselamatan, pertobatan, dan juga perubahan hidup. 他们会悔改，他们有生活的改变。 Kita bisa melihat Sakeus. 我们可以看到例子就是撒该， Ketika Sakeus mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah dan juga ke dalam hatinya, 当撒该邀请主耶稣进到他的家，进到他的心， dikatakan ada perubahan yang ajaib terjadi di dalam hidupnya. 就可以看到有奇妙的改变。 Perubahan itu dinyatakan di dalam tindakannya. 就他的行为就变了。 Dikatakan setengah dari hartaku akan diberikan kepada orang miskin. 撒该对耶稣说：“我把所有的一半给穷人， Jikalau ada yang diperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. 我若二差了，谁就还他4倍。” Ini cerita imajiner ya. 有是勾的故事。 Ketika Sakeus sudah percaya kepada Tuhan, 当撒该已经接受了主耶稣， hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan penuh dengan sukacita. 他的心充满了喜乐。 Karena itu didorong dengan rasa sukacita, dia rindu untuk bersaksi kepada teman-temannya. 因为他的心充满了喜乐，他要对他的朋友做见证。 Satu kali dia bertemu temannya namanya Abi. 有一天他碰到了他的朋友，他名叫阿比。 Abi ini sudah ketahuan korupsi dan sekarang diperiksa oleh KPK-nya Romawi pada saat itu. 阿比已经被罗马政府发现了贪污。 Walaupun demikian, Abi dengan sukacita berkata, "Bi, Tuhan Yesus ingin datang ke rumahmu." 就撒该对阿比说，他充满喜乐。他说：“阿比，主耶稣要到你家。” Abi mengatakan, "Tidak bisa, tidak bisa." 就阿比说：“不能，不能。 "Kenapa, Bi? 为什么呢？比， Coba kamu lihat saya. 你看我吧。 Sejak saya terima Tuhan Yesus dalam hidup saya, 当我接受主耶稣进入我心里， Tuhan Yesus hadir dalam keluargaku. 主耶稣就存在我家庭， Keluargaku dipulihkan. 我的家庭被恢复， Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hidup dan keluargaku. 有喜乐，有平安在我家里。 Tuhan Yesus juga mau datang ke rumahmu." 主耶稣要到你家里， Dengan antusias, Sakeus berkata kepada Abi. 就非常的热心。撒该对阿比说， Tapi Abi kemudian menangis dengan terseduh-seduh. 就阿比哭起来， "Tidak bisa, 不能， rumah saya sudah disita KPK. 因为我的家已被罗马根付腐败委员会勾押了。 Rumah yang dimaksud di sini 这里说到的家， bukan hanya rumah secara fisik, 不是无力的性， tetapi lebih kepada di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. 就说到有2或3个人聚集在一起，上帝就存在。 Yang kedua, 第二点， berkat yang bisa kita dapatkan ketika kita beribadah satu keluarga adalah ikatan keluarga menjadi kuat. 我们可以得到的祝福，第二点就是我们家庭关系变得更强， Kita akan terhindar dari banyak dosa. 我们可以避免诱惑。 Dalam satu ibadah, relasi keluarga menjadi kuat. 当我们敬拜在家庭，我们家人的联系变更加亲密。 Hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan orang tua dengan anak. 就是我们与我们妻子或丈夫、我们孩子们， Tuhan yang menjadi kepala. 因为是主会可以做我们的主， Firman Allah menjadi pedoman 因为神的话语成为我们的路， yang akan menopang, mengarahkan kepada setiap keluarga.
因为上帝的话语可以支持我们。 Jikalau ada hal-hal yang keluar daripada jalurnya, 如果我们走错路了， maka firman Allah akan mengingat dan menegur. 上帝的话可以责备我们，可以提醒我们。 Ini ada satu kesaksian dari satu keluarga. 有一位家长的见证， Kepala keluarga ini bernama Joe. 这个家长他的名叫 Jo。 Dikatakan setelah 15 tahun ada reuni SMA. 过了15年有高中同学会， Di dalam reuni tersebut, Joe bertemu kembali dengan mantan pacarnya bernama Kay. 从同学会他就见到了他前女友，名叫 Gay。 Kay masih terlihat cantik, Gay 看起来还是漂亮， pakaiannya modis, 穿着时常 elegan dan juga berpenampilan berkelas. 很高雅。 Mata bulat Kay yang bening kembali membuat jantung Joe berdebar kencang. 那双清眼的眼睛在扯燃 Jo 的心跳加速。 Namun Joe melihat walaupun masih cantik, Joe melihat Kay yang sekarang ini kurus dan kuyuh. 但看来还是漂亮，但现在她已经瘦了，已经破旧了。 Tapi juga tidak dapat menyembunyikan ada rasa beban dan kesedihan di wajahnya. 也无法掩饰脸上的负担和悲伤。 Ketika Kay bertemu dengan Joe dan menatap Joe, 当这个 Gay 见到 Jo， tiba-tiba Kay menangis. 他就哭起来。 Naruri laki-laki Joe bangkit. Jo 的男性本能就起来了， Dia ingin melindungi wanita cinta pertamanya. 他要保护他的前女友。 Mereka berpisah karena Joe keluar negeri kuliah dan kemudian Kay dijodohkan dan kemudian menikah. 他们分别的原因是 Jo 到了国外去留学 ，Gay 也逼迫他父母被嫁了。 Setelah 15 tahun, 过了15年， sekarang bertemu, 现在又见面了， membangkitkan kenangan indah di antara mereka berdua. 欢起美好的回忆。 Inilah bahaya reuni Jaga- untuk cinta yang belum selesai. 这个同学会的危险为完成的爱。 Dalam hubungan pria dan wanita yang sudah menikah, 已婚男人和女人的关系 ada garis batasan yang tegas dan jelas. 有不应走过的界限， Ada garis yang tidak boleh kita lewati. 有不应走过的界限。 Batasan itu adalah 它的界限就是 teman tapi mesra. 朋友却亲密。 Mana bisa ada teman tapi mesra? 不可能有朋友，但是可以亲亲密密。 Atau dalam komunikasi yang canggih seperti sekarang ini, 就好像现在 ada WA dan ada WA grup, ada WA. 就有 WA， Itu suami atau istri orang lain. 哪个是别人的妻子或别人的丈夫， Ngapain WA? Sudah makan belum? Apa kabar? 就 WA 他说吃饱了吗？你现在好吗？ Bagaimana hari ini lagi apa? 你现在在做什么？ Ataupun sudah melangkah lebih jauh, 就走到更远， mulai janjian, ayo kita jalan bareng yuk, kita ngopi-ngopi yuk, 就应许了要一同去走走， atau mulai kasih bingkisan. 就一起喝咖啡给礼物， Dan yang lebih bahaya lagi, 就更危险的， sudah mulai curhat isi hatinya. 就是跟人家谈了他的家事。 Mengapa pasanganku tidak sebaik kamu? 为什么我的伴侣
不比你好， tidak seramah, tidak seperhatian kamu. 没有友善，没有像你。 Kadang-kadang kita dengarnya jadi merinding. 我们听过，我们会发抖。 Inilah bahaya-bahaya, inilah garis batas yang tidak boleh kita lalui bagi pria dan wanita yang sudah menikah. 只是我们不可以以分男人和女人不应走过的界限。 Ketika kita menikah, 当我们结婚， apakah ada yang memaksa kita untuk menikah? 有人家逼我们结婚吗？ Bukankah kita menikah atas pilihan kita sendiri? 我们结婚，因为我们新的选择； Kita menikah karena kita cinta kepada pasangan kita. 我们结婚，因为我们爱我们的伴侣； Ketika kita menikah itu keputusan kita sendiri. 我们结婚，因为我们自己的决定。 Kalau itu semua adalah keputusan pilihan kita, maka kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. 如果我们这些是我们的选择，我们要对我们的选择负责任。 Karena itu ada satu nasihat. 有一个劝， Kalau kita sudah menikah, 当我们结婚了， pasang pakai kacamata kuda. 我们就戴上马镜。 Jadi kalau kuda kan tidak bisa melihat kiri kanan, depan, lihat pasangan kita. 就好像马指向前看， Walaupun pasangan kita punya 1000 keburukan, 所以我们的伴侣有1000的不好。 jangan melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. 不要看我们的邻舍的草更青， Hargai pasangan kita. 我们要爱我们的配偶。 Dikatakan kemudian Joe kembali ke Jakarta. 就讲到就回到雅加达， Di dalam ibadah keluarga yang diadakan, 当他们举行家庭敬拜时， ada satu firman Allah yang dia di dalam keluarga dia yang dibaca. 就是说到有上帝的话语，他们读起来。 Dikatakan, hendaklah kamu semua orang penuh hormat terhadap perkawinan. 你们大家都要看重这个婚姻。 Firman Allah ini menegur Joe. 上帝的话语就责备了Joe， Joe kemudian mengakui akan kesalahannya. Joe 就承认他的错误。 Mei istrinya memaafkan suaminya 他的妻子妹就原谅她的丈夫， dan menerima suaminya di dalam kasih Tuhan. 就接受了她的丈夫与上帝的爱。 Joe akhirnya mengatakan, hampir saja saya tergelincir jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Joe 就说道：“我差点滑得更深。” Inilah fungsi daripada ibadah keluarga. 这个就是家庭敬拜的好处。 Ikatan keluarga menjadi kuat dan kita bisa terhindar daripada banyak dosa. 家人的关系变更强，我们可以避免罪恶的网络。 Hal yang berkat yang lain yang bisa kita dapat ketika kita beribadah satu keluarga adalah kita bisa terpagari dari kuasa jahat karena Allah menjaga, melindungi dan juga memagari. 我们可以得到的祝福，从我们家庭敬拜第3点，免受邪恶力量的侵害。上帝要保护他，要保护我们，用他的力量为强。 Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, 在以弗所书第6章第12节， dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, 因为我们并不是以属血气的征战， tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 乃是以那些执政的、长前的、管辖这幽暗世界的，以今天空属灵气的恶魔征战。 Sesungguhnya ketika Paulus mengatakan ini, ayat ini adalah Paulus ingin mengatakan di dalam dunia ini
terjadi perang kosmik yang tidak kelihatan. 使徒保罗从这节经文要提醒我们，在这个世界有宇宙的战争。 Karena itu Paulus menasihatkan supaya kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. 就使徒保罗劝我们要穿上神所赐的全副军装。 Di dalam ibadah satu keluarga, 当我们一起敬拜上帝在家庭中， berarti kita mempersenjatai setiap anggota keluarga dan kita dipagari dari kuasa-kuasa jahat yang tidak kelihatan. 我们守庇我们的家人，免受看不见的邪恶势力的侵害。 Iblis dengan segala tipu daya dan juga kemauannya yang besar dapat memperdaya manusia dengan berbagai cara. 魔鬼用他所有的伎俩，以各种方式欺骗了人类。 Ada satu kesaksian dari seorang peramal, ya saya membaca bukunya ini, dikatakan pertobatan mantan peramal dan Hong Sui yang terkenal, yaitu Harun Yusuf, tapi ayahnya lebih terkenal ya namanya Bapak Chong Kim Long. 就是一位出名算命师的见证，他的书有他的父亲是钟金龙。 Bapak Chong Kim Long dikatakan adalah satu peramal bukan hanya terkenal di Indonesia tapi dikatakan juga terkenal di mancanegara. 他不是只出名在印尼，但是他出名闻名到海外。 Jikalau ingin diramal dengan Bapak ini harus daftar dulu, antri bisa berbulan-bulan. 要报名需要很长的时间。 Kemudian dia bertobat dan memberikan rahasia daripada ramalan yang dia tekuni. 就他悔改，他说他的全部的秘密。 Dia katakan, kami tidak menyadari bahwa ilmu yang kami miliki telah dipakai oleh kuasa gelap untuk mengutuki jalan hidup manusia melalui ramalan. 他就说到，我们不意识到所拥有的，这是被黑暗力量使用，通过占卜诅咒人类的生命里程。 Ramalan yang kami berikan itu ketepatannya 90% ke atas. 我们算命的准确离90%以上。 Bagaimana bisa tahu itu lamarannya 90% ke atas? 怎么我们可以达到离90%呢？ Jadi dia akan meramalkan masa lalu. 他就依着过去。 Nah, dari lamaran masa lalu tepat, maka dia baru akan meramalkan masa depan. 当他准确来预测过去，他还在未来。 Dikatakan ketepatan ramalan itu bukan dari dirinya. 他说：“我们会准确的算命，不是从他们自己来的， Tetapi ada kuasa gaib yang mengikuti peramal kepada orang yang akan diramal. 但有黑暗之灵或魔力是跟随他们的。” Bahkan dikatakan di dalam buku ini adalah bahaya, makin tepat ya, makin tepat satu ramalan makin bahaya. 更准确医治更危险， Karena roh yang mau diramal telah ditaklukkan oleh kuasa roh kami. 因为想要医治的人的灵已经被我们的灵臣服了。 Dikatakan ramalan itu memang meramalkan sedikit yang baik, 这个算命算的一点好的， tapi lebih banyak hal-hal yang tidak baik. 更多的是不好的。 Nah, hal-hal yang tidak baik itu akan merasuki di dalam pikiran. 就是不好的充满了他们的精神。 Misalnya, tahun depan usaha kamu akan bangkrut. 就说到明年你的生意会倒闭， Atau berapa tahun lagi kamu akan mati. 就是几年后你要死了。 Ketika kita menerima ramalan yang buruk, 当我们接受了算不好的， maka ramalan itu akan mengikat kita
dan roh yang ada yang sudah diramal itu akan merasuki pikiran kita. 就是这个血灵就会充满到我们的思想。 Inilah ketika kita percaya kepada ramalan. 当我们相信了算命师， Dan seringkali manusia ditawan ingin mencari tahu masa depan. 就是人类很喜欢知道他的未来。 Mengapa Tuhan begitu menolak supaya tidak boleh percaya kepada ramalan? 为什么上帝很不喜欢这个算命师？ Karena itu tidak membawa damai sejahtera buat kita. 因为这没有带来给我们平安。 Berarti kita tidak mempercayai Tuhan yang memegang hidup kita. 我们说到，如果我们相信算命，我们不相信上帝会祝福我们。 Inilah cara kerja dan strategi daripada iblis. 这个是魔鬼如何工作？ Adalah ingin memecah belah keluarga, 他要拆散家庭， menghancurkan keluarga, 就是破坏家庭， melalui perselisihan, salah paham, amarah, benci, dan sebagainya. 通过正义、无戒、愤怒， Dengan adanya ibadah dalam satu keluarga, 从在家庭有敬拜的， kita dapat terpagari dari hal-hal semuanya itu. 我们可以避免这一些。 Yang ketiga, berkat yang kita dapatkan adalah kita mendapat ibadah keluarga. 就 Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun ibadah keluarga. 第三点，如何建立家庭的敬拜？ Yosua memberikan contoh dan teladan di dalam komitmen untuk beribadah dalam satu keluarga. 我们可以看到耶稣也给我们好的榜样。 Membangun ibadah dalam satu keluarga bukanlah hal yang mudah. 建立家庭的敬拜不是一个容易的事， Itu perlu satu komitmen yang tinggi. 要有戒心。 Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel mengambil satu tekad, satu komitmen yang tinggi untuk beribadah di dalam keluarga. 耶稣也成为以色列人的领导人和家长，他决心要敬拜对上帝。 Dalam momen Imlek, 在这春节时刻， di mana Imlek di mana keluarga berkumpul. 当我们春节，我们可以跟我们家人相聚， Dapat dijadikan satu momen, satu awal kita dapat memulai satu ibadah di dalam keluarga. 可以作为我们要家庭敬拜的开始。 Memang seringkali kita memulai sesuatu itu tidak mudah. 我们要开始一个是很不容易， Karena itu pakailah momen Imlek 我们可以用这个春节的时刻， di mana kita bisa berkumpul bersama-sama. 我们聚集在一起的时候， Kita mulai ibadah dalam satu keluarga. 我们就举行了家庭敬拜。 Ada beberapa pedoman yang bisa kita terapkan. 有几条准则可以我们使用的。 Kita kompromi waktu yang tepat di mana semua anggota keluarga bisa berkumpul. 我们可以谈论，当我们需要的时间可以聚集在一起。 Apakah malam hari atau fleksibel, yang penting semua komitmen di mana semua anggota bisa berkumpul. 可以在晚上，只有我们大家可以聚集在一起。 Nah, durasi untuk ibadah keluarga tidak terlalu panjang. 时间也不必太长， Kita bisa lihat situasi dan juga kondisi. 我们可以看情况。 Apakah anak kita sudah besar atau anak kita masih kecil? 我们的孩子长大了还是还小？ Kalau anak kita sudah besar, sudah remaja, kita bisa lebih panjang waktunya. Kita bisa sharing, bisa doa, bisa baca firman Tuhan bersama-sama. 如果我们的孩子已经少年了，我们可以用长一点的时间，我们可以读圣经，可以思考，可以分享。 Jadi kalau anak kita masih kecil, 但我们的孩子还小， kita bisa lebih singkat. 时间可以更短。 Kita bisa nyanyi satu lagu yang singkat, kemudian kita ajak doa. 我们可以唱一首短歌就祷告， Nah, atau kita bacakan satu ayat yang singkat saja. 就我们读
经文给他们。 Bahannya bisa kita dapat pergunakan renungan harian yang biasa kita dapat setiap pagi. 这个灵修材料可以用我们每天早上得到的， Atau renungan yang lebih ringan atau renungan anak-anak yang biasa bisa kita beli di toko-toko buku. 也是可以用灵修材料更简单的给小孩子。 Jadikan ibadah keluarga itu sebagai satu gaya hidup. 我们要家庭敬拜变我们的生活的习惯， Sebagai satu komitmen, bukan satu paksaan. 是我们的界定心，不是别勉强。 Yang pimpin ibadah keluarga itu adalah ayah. 这个带领家庭敬拜是父亲， Jikalau tidak ada ayah, ibu juga bisa. 如果没有父亲，可以换成妈妈。 Ibadah keluarga tidak sama dengan kebaktian yang harus sesuai dengan aturan-aturannya. 这个家庭敬拜不是崇拜， Ada aturan yang formal, ada aturan yang baku. 就是标准礼拜仪式。 Tetapi di dalam ibadah dalam satu keluarga, kita lebih fleksibel dengan satu sikap yang hormat dan sopan. 但这个家庭敬拜，我们保持尊重。 Apa kesimpulan khotbah kita pada pagi ini? 我们今天的结论， Yang pertama, 第一点， pesan Yosua terakhir kepada bangsa Israel yang telah masuk tanah Kanaan adalah tetap taat, setia untuk komitmen beribadah kepada Tuhan saja. 耶稣亚最后的仪式，最重要的信息是，当以色列人进到迦南地，要决心敬拜耶和华， Berkat yang diperoleh dari ibadah satu keluarga. 一起敬拜可以得到的祝福， Yang pertama, ada perubahan dan pertobatan. 就是有悔改， Karena ada hadirat Tuhan yang nyata dalam keluarga. 因为神甚至他的领带在我们的家庭， Yang kedua, ada ikatan keluarga menjadi kuat. 家庭关系变得更强， Karena Tuhan hadir dan Tuhan bertata dalam keluarga. 因为上帝存在。 Yang ketiga adalah terpagari daripada kuasa jahat. 第三点就是免受邪恶力量的侵害， Karena Tuhan menjaga, melindungi dan juga memagari. 因为上帝维护与保护我们。 Cara membangun ibadah satu keluarga. 如何建立家庭崇拜？ Kita sediakan waktu yang khusus, 我们抽出特别的时间， durasi waktu tidak panjang, bisa 10 sampai 5 menit. 时间灵活，不必太长，可以到10分钟、15分钟。 Kita bisa memakai renungan harian atau renungan anak. 灵修的材料，我们可以用我们收到的， Jadikan ibadah keluarga menjadi satu gaya hidup. 我们要作为家庭敬拜为我们的生活方式。 Ibadah keluarga beda dengan kebaktian. 家庭敬拜不一样，跟崇拜会。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 上帝祝福我们大家。Kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang tata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Engkau pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami anak-anak Tuhan, kami boleh memiliki waktu bersama keluarga kami untuk mengadakan ibadah. Tuhan, terima kasih untuk langkah-langkah yang telah Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Kiranya dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, karena kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan dosa. Kami butuh Tuhan, kami butuh perlindungan daripada Tuhan, agar keluarga-keluarga Kristen boleh menjadi keluarga yang kokoh, karena ada firman Tuhan yang menaungi, karena ada Tuhan yang melindungi, sehingga keluarga-keluarga Kristen boleh membawa kesaksian hidup dan memuliakan Engkau dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.